الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya marilah kita mendengar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk ke jalan yang benar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain daripadanya adalah tidak benar, sesat dan menyesatkan. Firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang paling baik kepada sesiapa yang mengharapkan selamat di hari akhirat dan ingat terhadap Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran petunjuk daripadanya dan menjadi contoh bagaimanakah beramal dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sahaja menunjuk kita bagi mengenal Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Mengajar cara beribadat yang betul dan berumah tangga yang selamat. Termasuklah mengajar perjuangan hidup dalam segala bidang, menghadapi berbagai-bagai cabaran. Ketika Rasulullah SAW memulakan dakwahnya, mengajak keluarganya kepada Islam di kalangan bangsa Arab. Di masa itu semenanjung tanah Arab dijajah oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom.
Maka Nabi SAW tidak memulakan perjuangannya dengan kemerdekaan bangsa dan tanah air daripada bangsa asing Parsi dan Rom, tetapi memulakan perjuangan membebaskan bangsanya daripada fahaman akidah dan ajaran jahiliyah, mengajak keluarganya dan bangsanya membebaskan diri daripada syirik dan kufur. Kemerdekaan yang sebenar hanya apabila manusia itu menegakkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dalam ibadat dan cara hidup mereka, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, dan menolak pemimpin-pemimpin yang berlagak Tuhan, yang berakhlak dengan akhlak yang buruk, yang menganggap diri-diri mereka seperti Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang menyenangkan, Tuhan yang boleh memberi segala-galanya kepada rakyat. Dengan hawa nafsu daripada kalangan yang tidak berakhlak ini, berlakulah perhambaan di kalangan manusia, di kalangan sesama bangsa sendiri, lebih dahsyat daripada perhambaan yang datang daripada bangsa asing. Maka Nabi SAW memulakan perjuangannya, mengajak keluarganya, mengajak kaum dan bangsanya menolak jahiliyah, menegakkan tauhid, mengesahkan Allah, melaksanakan hukum syariatnya yang adil kepada seluruh manusia dan seluruh alam. Islam daripada Allah, Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Apabila ramai kalangan keluarga dan bangsanya di Makkatul Mukarramah menentang Rasulullah SAW secara habis-habisan dengan zalim dan jahat, maka Rasulullah SAW berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, mendirikan negara yang mendaulatkan akidah tauhid, menegakkan syariat Allah yang adil, sehingga mendapat sambutan yang ramai di kalangan manusia. Setelah Madinah dalam keadaan yang kuat, Islam mempunyai pendukung dan pejuang-pejuang yang gigih, maka Nabi SAW memimpin bala tentera untuk memerdekakan Mekah daripada pemimpin jahiliyah di kalangan kaum bangsanya sendiri. Inilah kemerdekaan yang dihajar oleh Nabi SAW, sehingga bangsa Arab dibebaskan daripada jahiliyah, dan Nabi SAW diwafatkan oleh Allah. Para sahabat menyambung perjuangannya menghadapi dua kuasa besar Parsi dan Rom. Apabila pemimpin Parsi bertanyakan Rabi' bin Amir, duta yang dihantar untuk berjumpa dengan kerajaan Parsi, apakah tujuan perjuangan kamu? Sanggup menghadapi Parsi, kuasa besar dunia, sekiranya kamu dalam keadaan miskin, lapar, fapa dan bangsat, kami sanggup menghantar segala bantuan makanan dan kekayaan kepada kamu.
Dengan tegas Rub'i bin Amir menjawab, Allahu ta'ala linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adilil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami datang ke sini untuk mengajak sesiapa yang mahu, tidak dipaksa, untuk mengajak sesiapa yang mahu daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk, sesama manusia, kepada memperhambakan diri hanya kepada Allah, daripada ajaran-ajaran yang zalim, berbagai-bagai agama dan pahaman, kepada adil yang dibawa oleh Islam, daripada dunia yang sempit kepada ajaran yang luas, selamat di dunia sehingga hari akhirat. Inilah risalah, message ataupun ajaran yang nyata yang disampaikan oleh Islam, yang dipahami oleh generasi awal Islam, bahawa kemerdekaan yang sebenar apabila Islam ditegakkan, manusia memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang bukan Islam Qibti membawa anaknya yang dizalimi di Mesir menemui Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerana anaknya dipukul oleh anak gubernur Mesir, kerana anaknya mengalahkan anak gubernur dalam perlombaan kuda. Anak gubernur pemimpin Mesir memukul pemuda Qibti yang bukan Islam kerana kalah dalam perlombaan kuda, dengan marah mengatakan, Ana ibnul akramin, akulah anak orang yang paling besar di Mesir ini. Kamu sanggup mengalahkan aku? Kalau lawan dengan aku, kamu kena buat kalah. Maka Qibti ataupun penganut Kristian Koptik yang bukan Islam membawa anaknya dipukul oleh anak gubernur Mesir, datang ke Madinah menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar menghantar surat kepada gubernurnya Amr bin As supaya datang ke Mesir dan bawa bersamanya anaknya yang dinamakan. Setelah Amr bin As radhiyallahu anhu datang membawa anaknya yang memukul pemuda Qibti, dibicarakan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dilakukan hukuman qisas, hukuman pukul balas. Umar membuat keputusan, idrib ibnal akramin, sila pukul anak orang kenamaan yang besar ini yang telah memukul kamu. Itulah hukumannya yang adil yang ditunjuk oleh Islam. Dan Umar berpaling kepada gubernur Amr bin As dan berkata, Ya Amr, matasta'badtumun nas waqad wadadathum ummahatuhum ahrara. Wahai Amr, sejak bila kamu memperhambakan manusia, sesama manusia? Sesungguhnya manusia itu dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas dan merdeka. Inilah kemerdekaan yang diajar oleh Islam, bukan menghambat bangsa asing yang menjajah begitu sahaja, tetapi tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menjadikan manusia itu merdeka dalam arti kata yang sebenarnya.
maka tidak ada kemerdekaan yang sebenar. Selagi syariat Allah tidak ditinggikan, berlaku kezaliman, penindasan, penipuan, merendah-rendah di kalangan sesama manusia. Apabila adanya manusia yang menganggap dirinya mengatasi undang-undang dan mengatasi peraturan yang boleh melakukan apa sahaja, tidak boleh mewujudkan kemerdekaan yang sebenar, melainkan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan tidak ada arti dan makna walaupun penjajah asing sudah pulang ke tanah air mereka masing-masing. Tanah air umat Islam termasuk negara kita dikatakan mencapai kemerdekaan, tetapi umat Islam diperintah oleh peraturan-peraturan jahiliah. Malangnya bukan jahiliah bangsa sendiri, tetapi lebih dahsyat dan menyesatkan, jahiliah penjajah asing yang pernah memperhambakan diri, yang menyambung rangkaian penjajahan dan perhambaan sehingga bertali-tali menjadikan bangsa umat Islam bangsa yang melarat, bangsa yang merempat, bangsa yang hina, dihina oleh kaum bangsanya sendiri yang mewakili penjajah-penjajah asing yang pulang ke negeri mereka. Dengan ditambah lagi penyakit-penyakit warisan penjajah yang menguntuhkan akhlak, yang merendahkan pribadi, yang menghilangkan jati diri umat Islam. Marilah ketika semangat menyambut kemerdekaan ini, kita memahami petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita petunjuk yang sebenarnya. Sesungguhnya kita tidak merdeka dalam arti kata yang sebenar selagi kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperhambakan diri kepadanya, menolak segala bentuk syirik, bukan saja syirik ibadat, termasuk syirik amalan-amalan cara hidup jahiliyah yang ditolak, yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh menyelamatkan umat di dunia sehingga hari akhirat. Yang hanya menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat ialah mengikut contoh Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajar kita dalam semua perkara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah ونفعني وإياكم بالآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.